Betul muslimat sekalian. Saya kan sangat kagum dengan orang yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, Masya Allah. Sebab orang yang nak memiliki akhlak yang mulia ni, dia diuji dengan hebat sebenarnya. Dia uji. Datang ujian daripada suami, datang ujian daripada anak, daripada kawan-kawan, tapi dia tetap jaga lidah dia. Walaupun sebenarnya dia boleh saja lepaskan marah, bukan tak boleh. Boleh je dia ungkit, bukan tak boleh. Bahkan kadang-kadang dia ada pangkat pula, dia boleh gunakan pangkat dia. Dia ada kedudukan dan sebagainya. Tetapi dia tetap menjaga apa yang nak keluar daripada lidahnya. Sama juga orang yang berakhlak yang baik ni, Masya Allah. Betul tak? Kita pandang dia pun hati sejuk. Cara orang yang berakhlak mulia berjalan lain. Dia jalan tunduk. Kan itu sunnah Nabi. Kan diceritakan Nabi SAW bila berjalan umpama seperti turun bukit kan. Orang turun bukit ada tak yang mendongak ke langit? Ada tak turun bukit ke atas? Tak ada. Turun bukit, kalau mendongak memang tergolek-golek lah jatuh. Satu lagi, orang yang turun bukit ni, dia jalan dengan berhati-hati. Sebab turun bukit. Kedua, jalannya tak laju, tak perlahan. Sederhana. Subhanallah. Janganlah pula kita kan jalan perlahan tu macam heret kaki. Seret. Nabi SAW berjalan kemas, tenang. Jalan banyak tundukkan pandangan. Dan tundukkan pandangan itu, subhanallah, menyelamatkan hati kita. Sebab mata ni kalau liar, nampak semua benda. Betul kan? Nampak orang tu, nampak orang ni, pergi rumah orang tengok habuk rumah orang pun nampak. Nampak rak simpan buku Al-Quran, nampak berabuk. Masuk dalam kereta, bang, awak perasan tak? Rak Al-Quran tu berabuk. Dah lama kot tak baca Quran ya. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kan, bila pergi rumah orang, butakan mata, pekatkan telinga. Mungkinlah kita dengar kat dapur tu, suami kena marah, awak ni air macam ni, manis sangatlah. Dengar tu, isteri marah suami dia buatkan air, contoh kan. Pekatkan telinga, butakan mata, jangan mencari-cari keburukan rumah orang, jangan mencuri-curi dengar perbualan tuan rumah. Allahu Akbar. Bila balik rumah, masa itulah buka mata sendiri dan bukalah telinga. Masya Allah. Baru kita nampak apa yang perlu kita buat kat rumah, apa yang kotor dan sebagainya. Rumah orang pula terbalik. Okey, cuba kita tengok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata qaimil laili wa saimin nahari. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesungguhnya seorang mukmin yang berakhlak mulia boleh mencapai martabat ataupun kedudukan seorang insan yang selalu berpuasa sunat dan berdiri beribadah sepanjang malam. Hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah. Muslimat sekalian, hadis ini sebenarnya sangat tinggi, sangat hebat nak beri gambaran orang yang berakhlak mulia. Iaitu Nabi sebut sesungguhnya orang mukmin yang berakhlak mulia boleh capai kedudukan martabat seorang insan yang selalu berpuasa sunat dan berdiri beribadah sepanjang malam. Ahli qiyam dengan juga ahli siyam. Ahli siyam ni iaitu orang yang banyak berpuasa sunat. Puasa sunat antaranya apa? Puasa Isnin Khamis, lepas tu puasa sunat hari putih, puasa tengah bulan tu kan. 12, 13, 14 tengah bulan tu kan. Kemudian ada juga puasa sunat Nabi Daud, selang sehari tu. Kan? Isnin puasa, Selasa tak, Rabu puasa, puasa Nabi Daud pun dia ambil, puasa Isnin Khamis pun dia ambil, puasa hari putih pun dia ambil. Maksudnya kalau setahun 360 hari, sehari yang baginya adalah lebih banyak puasa berbanding tak puasa. Kita pula lebih banyak makanlah daripada puasa. Maksudnya saya nak tanya, mampu tak kita nak duduk di kedudukan ahli siam? Tak mampu. Ini satu kedudukan yang luar biasa. Dalam satu tahun dia lebih banyak berpuasa berbanding tak puasa. Kita ni tergugat iman ni. Masya Allah, puasa Isnin kan, tiba-tiba ada orang ajak jom makan nak belanja.
Masya Allah. Lepas tu kita kata yang penting dah dapatlah pahala tu, Allah tahu. Masya Allah. Kemudian golongan yang kedua iaitu ahli qiyam, yang lebih banyak jaga daripada tidur. Kita banyak tidur ke banyak jaga? Ada banyak jaga. Masya Allah. Saya cerita ni malam bukan siang. Siang memanglah berjaga. Malam ini ahli qiyam, iaitu orang yang berdiri beribadah sepanjang malam. Bila malam start pukul berapa? Start pukul 4. Okey ya. Malam ini start daripada maghrib sampailah kepada subuh. Itu malam kan? Ahli qiyam ni dia lebih banyak beribadah. Bukan jaga celek. Sebelum itu kita celek, mungkinlah buat itu buat ini, tapi maksud qiyamul lail ini menghidupkan malam dengan ibadah. Kalau nak kira pukul 7, malam kita start pukul 8 contoh. 8 hingga pukul 6. Itu berapa jam? 8 hingga 6 berapa jam ibu-ibu? 10 jam. Ahli qiyam lebih daripada separuh malam itu untuk ibadah. Mungkin 8 jam. Tidur sejam saja. Ataupun tidur 2 jam. 8 jam ibadah, 7 jam ibadah. Kita pula mungkin bangun pukul 4, 2 jam ibadah. Kita tidak layak nak dikira sebagai ahli qiyamul lail. Kita qiyam tapi bukan ahli. Maksud ahli ni, dia sebahagian besar, lebih daripada separuh, 80% adalah untuk melakukan ibadah. Ini makam siapa? Wali-wali Allah, orang-orang salafus salih, para sahabat Nabi. Malamnya lebih banyak menghidupkannya dengan ibadah. Bukannya banyak rehat, itu waktunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siang pula waktunya untuk mencari rizki, untuk berdakwah dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sebab itu bila hadis Nabi sebut begini, sesungguhnya seorang mukmin yang akhlak mulia boleh mencapai martabat orang yang selalu berpuasa sunat dan berdiri beribadah sepanjang malam. Disebut sepanjang malam. Kita kalau bangun pukul 4, 4 hingga 5, 5 hingga 6, 2 jam baru. Kalau bangun pukul 3, baru 3 jam. Maksudnya tak sampai lagi separuh malam. Masya Allah. Separuh malam sekurang-kurangnya 5 jam. Itu baru separuh malam. Lebih daripada separuh 6 jam, 7 jam. Masya Allah. Dan ini golongan yang digelar ahli qiyam. Bukan sekali-sekala. Setiap malam dia begitu. Kita seumur hidup pun nak capai begitu pun tak pernah mungkin. Allahu Akbar. Dua kumpulan yang Nabi bagi, kumpulan yang sangat susah untuk kita capai, ahli siyam dan ahli qiyam. Tetapi dengan memiliki akhlak yang mulia, subhanallah, boleh mencapai kedudukan ahli siyam dan juga ahli qiyam. Masya Allah. Dengan macam mana? Memiliki akhlak yang mulia.